Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Hari ini kita sambung lagi perkawanan untuk syarikat berhad menurut share, dan hari ini cikgu akan ajar bagaimana kita nak mengira dividen tunai bagi pemegang saham. Okey. Baik, apakah maksudnya dividen tunai? Dividen merupakan sebahagian daripada keuntungan syarikat yang dibayar kepada setiap pemegang share. Okey, jadi bila pemegang share beli saham ataupun share, dia mestilah nak untung kan? Takkan main beli je. Jadi keuntungannya dinamakan dividen. Ya. Dividen boleh dibayar mengikut peratus atas nilai se-share. Okey, jadi nilai dividen kita boleh kira sama ada dengan menggunakan peratus ataupun sen se-share. Maksudnya, katalah ya, bagi setiap RM1 share, dia akan dapat untung 5 sen. Ya, yang ini pula setiap RM1 nilai share, ya, dia akan dapat untung 3%. Tu contoh ya. Okey. Baik, jenis-jenis dividen. Jenis-jenis dividen ya. Jenis-jenis dividen ni ada dua. Yang pertama, dividen interim. Interim ni maksudnya ialah sementara. Dividen yang dibayar sebelum keuntungan sebenar diketahui. Ya, jadi bermakna ya, dividen interim ni akan dibayar sebelum keuntungan sebenar diketahui ataupun sebelum tarikh akhir penyata kewangan. Hanya syarikat yang kukuh kewangan serta yakin akan mendapat keuntungan yang tinggi sanggup membayar dividen interim kepada pemegang saham. Ya, bermakna dividen interim ni ialah dividen yang dibayar awal. Ya, okey. Jadi tahun berkenaan mungkin dia bayar 2 kali dividen. Jadi dividen yang pertama tu kita panggil dividen interim. Dividen yang kedua tu kita panggil dividen akhir. Okey, ni dia. Tadi dua jenis ya. Satu dividen interim yang dibayar terlebih dahulu, dan yang kedua dividen akhir yang merupakan dividen yang diisytiharkan selepas keuntungan syarikat diketahui. Okey, ini adalah gambar raja ya. Dividen ada dua jenis, dividen interim dan dividen akhir. Yang ini dibayar sebelum ya dikira keuntungan, dan ini dibayar selepas ya keuntungan dikira. Baik, bagaimana kita nak mengira dividen? Ya, pengiraan dividen. Okey. Baik. Dividen ialah peratus dividen darab modal berbayar. Ni dah banyak kali dah cikgu ajar sebelum ni bagaimana kita nak kira modal berbayar. Modal berbayar ialah bilangan share darab dengan nilai se-share. Ya. Okey. Baik, kita lihat latihan 1. Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan dividen interim? Apa yang dimaksudkan dengan dividen interim? Pembayaran dividen dibuat sebelum tempoh perkawanan berakhir. Pembayaran dividen dibuat selepas tempoh perkawanan berakhir. Diisytiharkan selepas keuntungan sebenar diketahui. Dividen yang dibayar kepada pemegang share biasa. Apa maksud dividen interim? Ya. Okey. Baik, dividen interim, ya. Jawapannya ialah A, di mana pembayaran dividen dibuat sebelum tempoh perkawanan berakhir. Kalau dibayar selepas, kita panggil dividen akhir. Baik, soalnya latihan 2 ya. Maklumat yang berikut berkaitan share yang dibeli oleh Cik Nadia. Pada 21 Januari 2007, Cik Nadia telah membeli 15,000 unit 6% share keutamaan RM2 se-share. Ya. Okey. Jadi, cikgu terangkan lagi sekali, untuk share keutamaan dividen dia tetap. Bermakna setahun dia hanya dapat 6% setiap tahun.
Bagi pemegang share biasa, dividen dia tidak tetap. Pelajar kena ingat ya, share keutamaan tetap. Kalau dia tulis 6%, 6% lah setahun. Okey, pada 31 Julai 2004, Lembaga Pengarah telah memutuskan untuk membayar dividen interim 6% share keutamaan bagi tempoh 6 bulan pertama. Okey, soalan ni salah ya. Ini bukannya pada 2004, 2007. Pada 31 Julai 2007. Jadi bermakna dalam tempoh 6 bulan yang pertama. Cik Nadia beli pada Januari dan pada Julai dia dapat bermakna separuh daripada 6%. Jadi bermakna berapa peratus dia dapat? Kalau separuh dia dapat 3%. Jadi 3% darab dengan 15,000 unit darabkan dengan RM2, bermakna dividen yang separuh tu dia dapat RM900. Okey, jadi jawapannya ialah C. Baik, latihan 3. Kita lihat ya. Ingat ya, cikgu bagi tahu dividen untuk share keutamaan adalah tetap. Tak boleh kurang, tak boleh lebih daripada apa yang telah dia tulis. Berdasarkan maklumat dalam soalan 2, pada 31 Disember 2007, Lembaga Pengarah Syarikat telah memutuskan untuk pembayaran dividen akhir. Tadi pada Julai, dia dah bayar separuh kepada Nadia, 3%. Dan pada selepas keuntungan dikira, bermakna kita bayar lagi separuh kepada Nadia. Berapa peratus? Sebelum ni kita dah bayar 3. Jadi baki yang tinggal ialah 3%. Jadi berapakah dividen akhir share keutamaan? Okey. Jadi 3% lagi lah untuk dividen akhir. Jadi bermakna genaplah 6%. Yang separuh interim tadi dia dah bayar 3. Dan akhir dia bayar 3. Jadi keseluruhan dividen dia dapat 6%. Jadi 3% darab 15,000 unit darabkan dengan RM2 bermakna dia dapat lagi RM900 untuk dividen akhir. Baik. Latihan 4. Maklumat yang berikut berkaitan share yang dibeli oleh Encik Anik. Okey. Pada 1 Januari 2006, Encik Anik telah membeli 8,000 unit 7% share keutamaan RM2 sesaham. Pada 1 Julai 2006, Lembaga Pengarah telah membayar dividen interim 7% share keutamaan bagi tempoh 6 bulan pertama. Okey, jadi bermakna pada 1 Julai dia bayar separuh, 3.5%. Berapakah dividen akhir? Kalau dia dah bayar 3.5, baki dia ialah 3.5 untuk dividen akhir. Okey, jadi 3.5% darab dengan 8,000 unit darab dengan RM2. Jadi jawapannya ialah RM560. Kerana pada bulan 7 dia dah dapat separuh dan pada akhir dividen akhir dia dapat lagi separuh. Okey, jadi jawapannya ialah A. Okey, seterusnya latihan nombor 5. Apakah istilah yang diberikan kepada dividen yang dibayar selepas keuntungan sebenar syarikat diketahui? Okey, apakah istilah yang diberikan kepada dividen yang dibayar selepas keuntungan sebenar syarikat diketahui? Okey, dividen apa? Tentulah dividen istilah dividen yang dibayar selepas keuntungan sebenar syarikat diketahui ialah apa dia? Pelajar, yang ni jawab sendiri ya. Okey, agak-agak apa? Ya, jawapannya ialah dividen akhir kerana selepas keuntungan sebenar diketahui. Bukannya sebelum. Kalau sebelum dividen interim, yang selepas ialah dividen akhir. Okey, selamat mencuba.